إلى حضرة النبينا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ونصرهم ومن ووالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على نهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيل عنها إلى هالك. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Yang dimuliakan ayahanda pengurusi merangkap imam salat maghrib kita bentar tadi, ahli datang kuasa masjid yang hadir, yang saya hormati lagi saya kasihi ayah-ayah saya serta ibu-ibu saya yang hadir pada malam yang barakah ini. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah di atas limpah kurnia serta inayah pertolongannya, dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah ini bagi melaksanakan kewajipan dan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari akhirat nanti kita akan ditanya, kita akan dipersoal di hadapan Allah, terutama salat yang kita kerjakan. Alhamdulillah, kita telah pun selesai menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. InsyaAllah ta'ala dengan masa, peluang dan ruang yang Allah berikan pada kita pada malam ini, dapatlah sama-sama kita duduk sebentar sementara kita menantikan waktu Aisyah sambil kita niat i'tikaf di masjid ini bagi mendengar serba sedikit perkongsian ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan berkat di sepanjang majlis kita ini berlangsung insya-Allah. Ibu dan ayah yang saya hormati, kita sambung kembali pengajian kitab kita hadis 40 Matan Arba'in yang dikarang oleh Al-Fadilatul Syekh An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan insya-Allah pada malam ini kita sambung pada hadis yang ke-28. Hadis yang ke-28. Bismillah. An Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala
wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'adhatan wajilat minha al-qulub wa dharifat minha al-'uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'idhatun mawaddi' fa'awsina qala awsikum bitaqwallah azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun fa innahu min ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajith wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sadaqa Rasulul Karim, rawah al-Imam Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Dari Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu katanya, telah menasihati kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu nasihat yang menggeletarkan hati daripadanya dan menitis air mata. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olahnya inilah nasihat yang terakhir, maka berilah kepada kami satu pesanan. Ia bersabda, Aku berwasiat, yakni berpesan kepada kamu dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan mendengar serta taat sekalipun kepada seorang hamba yang memerintah kamu. Kerana sesungguhnya barang siapa yang hidup daripada kamu, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Sebab itu maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khalifah ar-rasyidin al-mahdiyyin, yakni yang mengetahui kebenaran serta mengikutinya, yang mendapat pimpinan, yang mendapat pimpin ke jalan yang betul. Dan gigitlah kamu dengan gerham-gerham gigi kamu, dan jauhilah oleh kamu akan perkara-perkara yang baharu diada-adakan. Kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah, yakni perkara-perkara yang baharu diadakan itu adalah sesat. Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan katanya hadis ini hasan lagi sahih. Dari Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu katanya, telah menasihati kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu nasihat yang menggeletarkan hati daripadanya dan menitis air mata. Kata Irbad, satu hari kami duduk bersama dengan Rasulullah. Semasa kami duduk dengan Rasulullah ingin menyampaikan satu pesanan kepada kami. Dan pesanan itu seolah-olah Nabi bakal meninggalkan kita. Nabi bakal meninggalkan semua umat Islam. Maksud kata pesanan terakhir sebelum Nabi pergi, sebelum Nabi wafat. Ada, ini kata Irbad ibn Sariyah. Maksud kata seolah-olah Nabi memberi pesan, dan pesan itu adalah pesanannya yang terakhir. Wasiat yang terakhir. Kerana selepas daripada itu Rasulullah jatuh sakit. Lepas hadis ini Nabi sebut, selepas daripada itu Nabi sakit dan Nabi jarang sangat pergi ke masjid. Sehinggalah sampai satu saat Nabi dipimpin untuk pergi ke masjid kerana Nabi rindu nak sembahyang. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar imam, dan apabila mereka melihat Rasulullah melangkah masuk, semua pakat paling dan melihat Rasulullah. Dalam waktu itu Rasulullah dalam keadaan gering, dalam keadaan sakit waktu itu. Apabila Nabi masuk saja dalam pekarangan Masjid Nabawi, semua orang paling ke arah Nabi.
dan semua orang memberi jalan kepada Nabi, dan Sayyidina Abu Bakar mempersilakan Nabi untuk jadi imam. Tetapi Nabi buat isyarat. Nabi buat isyarat suruh Abu Bakar naik jadi imam waktu itu. Kerana waktu itu Rasulullah dah keadaan dah, orang kata dah sakit sangat-sangat, dah keadaan gering. Tetapi bila mana mereka melihat Nabi melangkah masuk ke dalam masjid, semua pakat melihat Nabi. Dan semua yang hadir pada waktu itu, tak ada seorang pun yang tidak menitiskan air matanya. Semua pakat teriak. Sebab apa? Ialah Nabi tak masuk, Nabi tak datang lama sebab dia sakit. Bila sekali Nabi datang, pakat-pakat tengok Nabi datang ke masjid. Seolah-olah mereka melihat Nabi sihat seperti sedia kala. Nabi sihat. Sebenarnya Nabi masih lagi dalam keadaan sakit. Tapi Nabi menggagahkan dirinya untuk datang ke masjid kerana rindu nak berjemaah dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi semua yang hadir pada waktu itu, tak ada seorang pun yang tak menitiskan air mata. Semuanya teriak belakang. Kerana rindunya mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu selepas daripada ini. Makna kata peristiwa itu berlaku selepas daripada Nabi meriwayatkan hadis ini. Dan hadis ini adalah hadis, sebahagian ulama menyebut hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir sebelum Nabi sakit. Ini. Waktu ini Nabi hampir kepada nak sakit dah. Lalu Nabi sebut akan perkara ini, pesanan yang Nabi tinggalkan kepada kita semua. Irbad Ibn Sariyah menyebut bahawa ini adalah pesanan, bukannya untuk pesanan kepada diriku dan bukan untuk para sahabat, bahkan semua umat Islam. Jadi kita nak tengok apakah pesanan yang Nabi tinggalkan, pesanan terakhir Nabi yang Nabi tinggalkan. Tu tak, kisah ini, hadis ini tak termasuk dalam khutbatul wida'. Ada khutbatul wida', iaitu khutbah terakhir Nabi. Khutbah terakhir Nabi sebelum Nabi gering, sebelum Nabi sakit. Tadi saya nak melangkah masuk masjid tadi, ada terpampang khutbah terakhir Nabi. Itu antara pesanan-pesanan yang Nabi tinggal, dan itulah yang terakhir. Apabila Nabi baca khutbah itu, Nabi baca khutbah yang terakhir itu, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka mendengar khutbah Nabi. Mereka mendengar khutbah yang terakhir itu, khutbatul wida' namanya. Ada khutbah selamat tinggal. Wida' ni maksudnya selamat tinggal. Kan kita last kali kita tawaf apa? Sebelum kita nak balik, tawaf wida' kan. Wida' tu maksudnya selamat tinggal. Jadi semasa Nabi baca khutbah itu, semua sahabat mendengar khutbah Nabi. Dalam banyak-banyak sahabat, ada satu orang sahabat Nabi yang dia dengar khutbah itu, dia teriak. Kata Nabi, innallaha khayyara minal 'abdi baina ad-dunya wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'indallah. Dalam satu hadis Nabi kata, innallaha khayyara minal 'abdi, sesungguhnya Allah telah memberi satu pilihan kepada seorang hamba, baina dunya wa baina ma 'indahu. Sesungguhnya Allah telah memberi satu pilihan kepada seorang hamba, sama ada dia pilih nak duduk di dunia ataupun dia pilih nak balik kepada Allah. Fakhtara ma 'indallah, lalu hamba itu pilih nak balik kepada Allah. Nabi sebut hadis ini dalam khutbah yang terakhir itu. Semua sahabat mendengar khutbah Nabi. Nabi kata ada seorang hamba, Allah bagi pilihan kat dia. Apa pilihannya? Nak pilih duduk dunia ke ataupun nak pilih balik kepada Allah. Hamba itu telah pilih nak balik kepada Allah. Sahabat lain mereka dengar, yalah okeylah tu, dia pilih nak balik kepada Allah.
Tak, mereka mendengar dengan pendengaran biasa. Tetapi Sayyidina Abu Bakar, bapa mertua Nabi, sahabat Nabi, dia sangat memahami Nabi SAW. Waktu Nabi sebut hadis itu, Sayyidina Abu Bakar dia teriak. Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia tengok Sayyidina Abu Bakar teriak. Hak lain tak teriak pun, tapi Sayyidina Abu Bakar seorang saja yang teriak. Sa'id tengok apa nama? Abu Bakar, dia teriak. Maka kata Sa'id, "Wa ma yubkika ya Syekh? Wa ma yubkika ya Syekh? Fa inna Allah khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'indallah." Pasal apalah Abu Bakar ni nak teriak? Dah hamba itu pilih nak balik Allah. Dah diberi pilihan sama ada nak duduk dunia ke ataupun nak pilih balik pada Allah. Hamba itu nak pilih balik pada Allah. Kenapa Abu Bakar nak teriak? Jadi sahabat, mereka mendengar hadis itu, khutbah itu dengan pendengaran biasa. Tetapi sebenarnya itulah pesanan Nabi yang terakhir. Hamba yang Nabi maksudkan dalam hadis itu ialah Nabi sendiri, Nabi SAW. Allah telah memberi pilihan kepada Nabi, sama ada nak duduk di dunia ataupun nak pilih balik pada Allah. Nabi telah pilih nak balik kepada Allah. Sebab itu bila mana Sa'id dapat tahu bahawa hamba itu adalah Nabi, Nabi pilih nak balik pada Allah, maksud kata Nabi akan tinggalkan kita semua. Sa'id dapat tahu bahawa Abu Bakar menangis sebabkan hadis tadi itu, maka kata Sa'id, fa inna Abu Bakar a'lamana. Kata Sa'id, fa inna Abu Bakar a'lamana. Sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang paling tahu antara kami. Abu Bakar adalah orang yang paling faham antara kami. Itu sebablah dia teriak, pasal dia tahu bahawa Nabi akan meninggalkan kita semua. Itulah peristiwa yang berlaku sebelum Nabi jatuh sakit, dan selepas daripada itu berlakulah peristiwa kewafatan baginda Nabi SAW. Cumanya sebelum Nabi nak wafat itu telah berlaku ada hint ataupun sebagai alamat petunjuk bahawa Nabi bakal meninggalkan kita semua. Dan itulah antaranya. Banyak lagi lah peristiwa-peristiwa lain yang berlaku, tetapi itulah antara peristiwa sebelum Nabi tinggalkan kita buat selama-lamanya. Nabi tinggalkan kita, tetapi bagi mereka yang menghidupkan sunnah baginda, sebenarnya mereka sayangkan Nabi. Sekalipun Nabi dah tinggal kita lama, 1400 tahun yang sudah, tapi saya yakin dan percaya kita semua menyayangi baginda Nabi SAW. Kita tidak menatap wajah Nabi. Kita tidak bersama dengan Nabi ketika dalam peperangan. Kita tidak bersama dengan Nabi ketika mana Nabi minta bantuan di Taif, sehingga Nabi dibaling batu, sehingga Nabi dibaling najis kepadanya. Kita tidak melindungi Nabi pada waktu itu. Kita tidak bersama Nabi dalam perang Uhud, sehingga gigi gerham Nabi tercabut disebabkan kecuaian daripada tentera muslimin sendiri. Sehingga kan gigi gerham Nabi tercabut dan Nabi jatuh pingsan. Sebab itu orang Quraisy kata Nabi meninggal, sedangkan Nabi pingsan. Kita tidak bersama dengan Nabi dalam peristiwa itu. Kita juga tidak bersama Nabi melihat kepergian Nabi SAW. Kita tidak berada di sisi Nabi pada waktu itu, dan kita tidak ada dalam majlis pemakaman Nabi pada waktu itu. Tapi saya yakin dan percaya dalam lubuk hati kita ini adanya cinta kepada
baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi kata tak sempurna iman seseorang itu sehinggalah menjadikan aku ini lebih dicintai lebih daripada mak ayahnya, lebih daripada anak-anaknya, lebih daripada manusia yang lain. Nabi kata tak sempurna iman jika tak jadikan Nabi lebih dikasihi. Nah, tapi malangnya anak-anak kita wa'iyadzubillah menjadikan idola manusia lain sebagai petunjuk mereka, sebagai idola mereka. Bila sebut nama Talhah ibnu Ubaidillah tak kenal. Bila sebut nama Zubair ibnu Al-Awwam seorang pun tak kenal. Bila sebut Sa'ad bin Abi Waqqas pun seorang pun tak kenal. Bila sebut nama siapa lagi? Apa nama ni? Anas bin Malik pun tak kenal juga. Yang mereka kenal Mira Filza dah kahwin dah pun dia. Dengar? Lagi siapa lagi? Fatah Amin, tu mereka kenal. Aaron Aziz, tu mereka kenal. Tapi bila sebut nama-nama itu mereka tidak mengenalinya. Dan inilah yang berlaku. Baik itu kita kena didik mereka, contohi dan mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan mereka dengan Nabi kita. Ini didikan awal seperti yang disebut oleh Syekh Nasir Al-Ulwan dalam kitabnya yang masyhur Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak-anak. Kata Syekh Nasir Al-Ulwan, didik anak-anak dengan mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, seolah-olahnya inilah nasihat yang terakhir, maka berilah kepada kami satu pesanan. Ia bersabda, yakni Nabi bersabda, usikum bittaqwallah azza wa jal. Aku berwasiat, yakni berpesan kepada kamu dengan bertakwa kepada Allah azza wa jal. Ini pesanan Nabi yang pertama. Apa yang Nabi pesan kat kita? Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Takwa, ma maknaha? Apa maksud takwa? Bila ditanya kepada Sayyiduna Umar ibnu Al-Khattab tentang takwa, maka kata Sayyidina Umar, at-taqwa ha huna, wa yushiru ila sadri thalathata marrat. At-taqwa ha huna, takwa itu datang daripada sini. Lalu dia menunjukkan ke dadanya sebanyak 3 kali. Maksud kata takwa itu datang daripada hati kita. Tak. Takwa tu apa? Takwa kalau dia sengau sikit tu benda kita makan tu takwa. Kan? Takwa ni senang al-khauf, iaitulah perasaan takut kita dengan Allah. Itulah senang nak faham takwa tu. Tak, takutnya kita dengan Allah. Sejauh mana kita takut pada dia? Tak. Seorang hamba yang takutkan Allah, sudah tentulah dia menjalankan ataupun dia menunaikan ibadah ataupun dia menunaikan tanggungjawab dia dengan Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itulah yang dikatakan sebagai takwa. Kita menunaikan apa yang Allah suruh, tanda kita takut pada dia. Kita tunaikan, lakukan, dan kita tinggalkan apa yang dia larang. Nah, itulah takwa yang sebenarnya yang kita mesti lakukan. Jadi pesan Nabi yang pertama adalah takwa. Saya ingat lagi masa saya belajar dulu kan. Masa saya belajar dulu dekat universiti itu ada satu orang pensyarah.
Alhamdulillah, yang cukup alim dalam bidang fiqh. Namanya Al-Fadilatul Syekh Dr. Faris Mar'i, hafizahullah. Faris Mar'i. Umurnya, saya pernah cerita dulu, umurnya 70 lebih. Secara spesifik tu saya tak apa ingat umur, tapi 70-an umurnya. Cukup alim dalam bidang fiqh. Kitab Al-Hidayah bi Syarhil Bidayatil Mubtadi' yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Marghinani. Kitab Hidayah tu mazhab apa nama ni, fiqh Hanafi, fiqh Imam Abu Hanifah. Dia hafal semua. Bayangkan, kitab tu ada 4 jilid. Semua dia hafal. Baca matan depan je. Baca matan depan, contoh-contoh Al-Kalamu huwal lafzu. Nah, itu matan Julmiyah. Ini contohlah. Baca, dia masuk kelas, dia tanya aina wasalna, kita dah sampai mana? Seorang pelajar akan baca lah, al-kalamu huwal lafzu yakfi, dia kata. Cukup. Dia sambung sampai habis. Kitab tu hafal ke dia. Itu fiqh Hanafi, belum usul fiqh lagi. Cukup alim. 3 sijilnya daripada Al-Azhar, Mesir. Tak, siapa mengaji Mesir, BA tu pun dah susah, master ya Allah lagi susah, PhD lagilah bertambah susah, kan? Dia 3 sijilnya daripada sana. Alim fiqh. Tapi dia pergi universiti bukan macam pensyarah di Malaysia ni. Tak, pensyarah sini ke pergi BMW, tak, Mercedes, apa lagi, X50, walaupun tak keluar lagi, kan? Kereta mewah-mewah belakang, dia pergi naik bas je. Doktor saya ni, dia pergi ke jamiah, pergi ke universiti, naik bas ya. Orang tak tahu, kata ingat pakcik mana umur 70, Tok Wan, kami panggil dia Tok Wan pasal umur 70 lah, kan? Dia pergi naik bas kadang naik bas dengan budak-budak sekali, dengan kami sekali ya. Satu hari saya nak pergi kuliah, lepas tu saya naik bas tu, tengok dia ada. Waktu tu saya dah tahun akhir dah. Saya ambil kesempatan duduk sebelah dia. Masa duduk sebelah dia, stay bas kat sana, coaster, bas pendek tu, stay Arab dekat sana, selagi tak penuh, selagi tu dia tak jalan. Macam kita penuh ke, tak penuh ke, cukup time dia jalan. Dekat sana selagi tak penuh coaster tu, selagi tu duduk tunggu. Walaupun dah ada 15 orang, 20 orang, tunggu sampai penuh baru dia berjalan. Dia antara tunggu dia tengah jalan tu, saya ambil orang kata ambil berkat ataupun ambil ilmu daripada dia, duduk sebelah dia. Tengah duduk sebelah dia walaupun umur 70, dia baca buku, dia rajin membaca. Dr. Faris ni, dia rajin membaca. Tak. Tengah dia duduk baca tu, yalah kita bagi salam pun semua, tanya sihat pun semua. Lepas tu saya kata, ya doktor, ausini, wahai doktor, wasiatkan aku, berikan aku pesanan, berikan aku nasihat, kata kita dekat dia lah. Kemudian dia kata, sebelum aku nasihatkan kamu, kamu nasihatkan aku dulu, kata dia. Kita dah minta nasihat dia pula minta kita nasihat dia pula. Tak, ibarat kita ni macam apa? Macam duduk tang selipar, dia duduk dalam dah, ibarat dia lagu tu. Tak, siapa kita yang nak nasihat dia? Tak, kita ni nak murid ya. Tak, dia tu alim besar tu, cukup alim dalam bidang fiqh. Sebelum aku nasihatkan kamu nasihatkan aku dulu. Dia baca buku. Dia takkan nasihat selagi kita tak nasihat dah. Kita nak nasihat dia, tapi disebabkan dia dah minta lagu tu, kita duk fikir apa benda aku nak nasihat ni. Lepas tu kan, ya doktor, ittaqullah, saya kata kat dia. Wahai doktor, takutlah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Itu kita punya nasihat lah. Lepas tu saya kata, saya dah bagi nasihat, doktor pula bagi nasihat. Dia kata, apa yang kamu nasihatkan kepada aku, itulah nasihat aku kepadamu, kata dia. Apa yang kita nasihat kat dia, itulah nasihat dia kepada kita. Sebablah sebut pendek ya, kalau sebut panjang-panjang naya, kan? Itulah maksudnya.
Ittaqullah, takut kepada Allah. Nabi sebut dalam satu riwayat, Nabi kata, Ittaqullah haitsuma kunta. Ittaqullah haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Takutlah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Ini pesan Nabi pada kita. Mana tempat kita kena campak, takutlah kita kepada Allah. Ini pesan Nabi yang pertama. Nabi pesankan pada kita supaya takutkan kepada Allah Azza wa Jalla. Seterusnya, serta mendengarkan serta taat sekalipun kepada seorang hamba yang memerintah kamu. Pesan Nabi yang kedua, taat kepada orang yang memerintah kita. Ini pesan Nabi. Maksudnya taat kepada amir, kepada ketua yang dilantik. Taat kepada dia. Taat berarti mematuhi dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh ketua kepada kita. Dalam Al-Quran Allah sebut, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa uli amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Allah kata, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan pemimpin yang dilantik daripada kalangan kamu. Baik. Dalam ayat tersebut Allah sebut, wahai orang yang beriman, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul. Perkataan ati', ati' Allah wa ati'u Rasul. Ati' Allah, ati' Rasul, itu yang ada ati'. Adapun wa ulil amri, dia tak ada ati'. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa uli amri minkum. Dia tak ada ati' dekat situ. Berarti taat kita dengan Allah, taat kita dengan Nabi mutlak. Tak boleh kita mencanggah. Tak boleh kita, pasipor, aduh pasipor tu tak boleh. Pasipor kena solat, pasipor kena puasa, hak tu tak boleh. Sebab kita ati' Allah, taat mutlak kepada Allah Azza wa Jalla. Taat mutlak kepada Nabi. Tak boleh kita argue dengan Nabi. Tak boleh kita tak bersetuju dengan Nabi. Taat kita kepada Allah, taat kepada Nabi adalah taat secara mutlak. Adapun wa uli amri, kenapa tak letak taat dekat situ? Kenapa dia tak letak ati'? Kenapa Allah tak letak ati'? Bukanlah taat pada ketua itu adalah taat secara mutlak. Berarti jika kita ada bercanggah, maka perlu kita berhujjah. Kita tak bersetuju dengan ketua, kita boleh argue dengan dia. Kita boleh untuk tidak bersetuju dengan dia, dengan syarat kita berhujjah dengan dia. Hak tu tak apa. Ketua kata, kita nak perbesar masjid lagi, kan? Ada tak setuju, saya tak setuju, cukuplah hak besar ni pun tak larat nak jaga, nak perbesar lagi. Nah, hak tu itulah rasa dia. Kita boleh argue dengan ketua. Tapi dengan Allah dan Rasul tak boleh buat lagu tu. Macam kita sebut tadi lah, sebab dia taat mutlak. Tak boleh kita macam tadi lah, apa siapa nak sembahyang, apa siapa nak puasa, ada kira apa siapa tu tak boleh. Ada. Tapi uli amr boleh. Tapi dengan syarat bukan kita bercanggah dengan mentuli buta lah. Mentuli buta kan. Atau nak sebut kata tu tak termampu sebab dalam masjid kan. Tapi takkan kita nak ikut terus macam tu. Tak. Abang saya kata tak bersetuju terus lagu tu. Saya tak setuju. Pasal apa tak setuju? Saya kata saya tak setuju lah. Dah lah, mestilah ada sebab tak setuju. Pasal apa? Muktamad saya kata tak setuju. Ya, mesti ada sebab. Tak faham lagi kah? Saya kata tak setuju. Tak boleh. Mesti kita kena nyatakan sebab kenapa kita tak setuju. Itu dengan ketua, itu dengan pemerintah. Inilah yang Nabi sebut.
Taat kita dengar dan patuh kepada ketua. Bermaksud jika dia memerintahkan berpandukan kepada syarak, maka ikutlah. Tapi jika menyalahi syarak, maka kita kena argue dengan dia. Kita boleh untuk tidak bersetuju dan kita boleh bercanggah dengan dia. Itulah yang dimaksudkan. Dan Nabi sebut lagi, kerana sesungguhnya barang siapa yang hidup daripada kamu, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Nabi dah kata, akan datang ini akan berlaku ikhtilaf. Ikhtilaf maksud kata perselisihan. Masing-masing nak dakwa dia betul, hak tu tak betul, kami lagi betul, tok guru kami betul, tok guru dia salah, hak ni masing-masing nak lagu tu. Benda ini Nabi dah sebut dah dalam hadis ini. Kamu akan melihat perselisihan itu berlaku. Tak? Perselisihan. Kalau mereka berselisih, masing-masing menyatakan pendapat, tetapi disokong oleh Al-Quran, disokong oleh hadis Nabi, itu lain cerita. Tapi kira betul dengan tak betul ni, hak ni yang jadi masalah ni. Tak, saya lagi betul, hak tu tak betul. Tak, hak ni lagi betul, kamu tak betul. Dok kira betul dengan tak betul. Tak, satu. Nombor dua, ajaran sesat. Ajaran sesat dah semakin berleluasa. Banyaknya puak-puak yang dicipta untuk apa? Adalah sebab-sebab mereka mencipta puak itu. Adalah sebab-sebab mereka. Dan insyaAllah kita akan bahas lagi panjang berkenaan perselisihan yang berlaku di antara umat. Apakah perselisihan yang besar yang sering berlaku dalam masalah umat ini? InsyaAllah kita akan bicara bab ini pada kuliah kita pada hari Isnin akan datang, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah izinkan. Jadi kita berhenti sini dulu. Mana tadi lah, kathiran. Ini perselisihan, yang banyak perselisihan. Allah subhanahu. Allahu Akbar.